أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi kita dah hampir kepada penghujung perbahasan kitab di dalam perbahasan ilmu mantik melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, iaitu Matn Sulamul Munawwarah. Baik, pada sesi yang lepas kita dah bincangkan sedikit perbahasan berkenaan dengan Aqsamul Hujjah. Kita dah bincang sedikit perbahasan berkenaan dengan Aqsamul Hujjah. Semua perbahasan yang kita bincang adalah perbahasan yang berkait dengan qiyas, tetapi bi'tibar, melihat kepada maddatul qiyas, melihat kepada isi kandungan di dalam qiyas. Kita dah selesai bincang kerangka qiyas, haikal bagi qiyas, ataupun kita kata surah bagi qiyas. Kita dah selesai. Kalau haddul wasat dekat mahmul pada surah, dekat maudhu pada kubra, kita dah tahu dia syakal awal. Tapi apa isi kandungan dalam surah, apa isi kandungan dalam kubra, perkara itu dibincangkan dalam perbahasan Aqsamul Hujjah, iaitu perbahasan qiyas, melihat kepada maddatul qiyas, melihat kepada isi kandungan dalam qiyas. Apa yang perlu kita letak dalam sughra, apa yang perlu kita letak dalam kubra. Kalau ingat lagi dalam perbahasan kaifiyatul tarkib, ataupun cara kaifiat untuk membina qiyas iktirani, kita akan yang pertama kita kena cari wasful jami', apa benda yang boleh menyambung ataupun apa yang boleh mengaitkan antara sughra dengan kubra, yang kita panggil sebagai haddul wasat. Kemudian tartib muqaddimah sughra dahulu, kemudian kubra. Kemudian kena tamyiz sahih ke fasid, kena tamyiz qadiyah ataupun muqaddimah ni sahih ke ataupun fasid. Jadi tamyiz tu akan masuk sedikit, yang kita kata tamyiz tu dengan cara apa? Dengan cara kita kenal pasti ini qadiyah ni qadiyah apa. Qadiyah ini adakah dia burhan, adakah dia daripada perkara-perkara yakiniat, adakah dia perkara musallamat, adakah dia perkara masyhurah, adakah dia perkara maqbulah, adakah dia perkara maznunah, ataupun dia perkara yang maghlud, ataupun perkara yang qadiyah, perkara yang kadhibah, syabihatun bil haq. Jadi perkara tamyiz tu kat situ. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat tamyiz daripada awal, qadiyah ini adalah kita panggil, kalau kita dapat tamyiz daripada awal, ini qadiyah yakiniyah, maka kita tahu dalil ataupun natijah dia mesti natijah yang yakini. Kalau dalil ataupun kalau muqaddimah dia jadali, maknanya daripada muqaddimah masyhurah, maka boleh jadi dia melazimi natijahnya ataupun qiyas itu sebagai qiyas jadali. Jadi dia tidak sampai kepada tahap burhan, dia duduk dekat tahap jadali. Jadi kalau dia duduk tahap jadali, maka boleh untuk ditolak ataupun boleh untuk disangkal. Apa sangkal? Betul tak sangkal? Boleh untuk ditolak lah. Maknanya kalaulah dalil itu jadali boleh ditolak. Tapi kalau dalil itu burhani tak boleh ditolak. Sebab dalil burhan ni adalah dalil yang paling tinggi, sebab dia duduk pada muqaddimah yang terbina daripada qiyas burhani ataupun al-burhan yang kita panggil sebagai burhan adalah daripada muqaddimah yang yakiniyah. Maka bila yakiniyah, maknanya mutabiqatul al-waqi', maknanya dia jazim. Dia adalah qadiyah yang jazim, mutabiqatul waqi'. Dia kita panggil terhasil ataupun sabit pada realiti. Maknanya tak boleh nak tolak. Kalau kita kata contoh langit dekat atas kita, memang tak boleh tolak, sebab memang terbukti dengan musyahadah, dengan kita pandang memang langit dekat atas. Dan seterusnya lah, itu dalam burhan. Tetapi kalau dia jadali boleh disangkal, kalau dia khatabi boleh disangkal, dan seterusnya. Baik, jadi kita dah bincang perbahasan dalam secara ringkas pembahagian yang kita panggil sebagai hujjatun aqliyah.
hujah yang terbina daripada muqaddimah yang dinisbahkan kepada akal semata-mata. Kalau akal dengan naqal, kita panggil hujah naqliyah. Kalau naqal dengan naqal juga kita panggil sebagai hujah naqliyah. Tetapi kalau akal dengan akal sahaja dipanggil sebagai hujah aqliyah, yang terbahagi kepada 5. Yang pertama burhan, iaitu kias yang terbina daripada muqaddimah-muqaddimah yang yakin. Apa itu muqaddimah yang yakin? Hari ini kita akan bincangkan pembahagian muqaddimah yakin yang 6 pembahagian muqaddimah yakin. Kemudian yang kedua adalah jadal. Jadal adalah kias yang terbina daripada muqaddimah masyhurah. Maknanya masyhurah bainan nas. Masyhur di sisi manusia, orang semua tahu masyhur, tetapi dia tidak sampai kepada tahap yakin. Jadi masyhurah, kalau jadali, kias yang terbina daripada muqaddimah masyhurah ataupun muqaddimah yang musallamah. Musallamah pula, musallamah ni maknanya yang diterima. Yang diterima tu dengan erti kata sama ada diterima bainan nas, maknanya orang boleh terima. Kita kata al-adlu hasanun, kan? Adil tu benda yang baik. Jadi orang boleh terima adil tu benda yang baik. Jadi itu dipanggil sebagai qiyas jadali ataupun musallamah bainal khas. Musallamah di sisi orang yang berdebat dengan kita, orang yang berdebat dengan kita. Jadi kalau kita ilzam ataupun kita terima dahulu pendapat yang dilontarkan oleh orang yang berdebat dengan kita, maka itu dipanggil sebagai qiyas jadali. Kalaulah saya terima apa yang awak cakap, maka kita buat dalil daripada situ, maka akan melazimi perkara sekian. Maka itu dipanggil sebagai qiyas jadali. Apa tugas qiyas jadali? Untuk menjatuhkan ataupun untuk mengalahkan orang yang berdebat dengan kita, dan dalam masa yang sama untuk menjadi kita panggil perantaraan untuk memahami burhan. Kerana tidak semua orang boleh faham burhan secara mubasyarah. Tidak semua orang boleh idrak ataupun boleh memahami burhan secara langsung. Maksudnya kita terangkan peringkat awal tu, dia boleh jadi dia tidak faham. Bukan dia tak tahu, tapi boleh jadi dia sebab lafaz tu ataupun sebab istilah yang digunakan dan sebagainya. Tetapi kalau kita terangkan, kita guna jadal. Untuk apa? Untuk sampai kepada burhan. Jadi itu tugas yang ada dalam jadal ataupun tujuan qiyas jadali. Kemudian yang ketiga adalah qiyas khatabi. Qiyas khatabi adalah qiyas yang terbina daripada muqaddimah mazmunah ataupun muqaddimah maqbulah. Maqbulah dengan erti kata melihat kepada qail, melihat kepada orang yang bercakap. Orang yang bercakap tu memang diyakini kesolehannya, diyakini baik orang tersebut, diyakini yang dia itu memberi ataupun menunjuk jalan kepada kebenaran. Jadi perkara-perkara ini menyebabkan kita terima ataupun menyebabkan kita kita panggil memberi taksir kepada orang yang mendengar. Kerana apa? Kerana yang bercakap orangnya soleh, zahirnya soleh, dan insya-Allah dalamnya soleh, kan? Dan apa yang dicakap ataupun dia ada keupayaan untuk menyebabkan bila dia cakap dia, kita jadi rasa terkesan. Ada orang jenis macam tu bila dia bercakap, ataupun memang ada sama ada masyayikh ataupun penceramah bila bercakap kita akan jadi tersentuh, kan? Macam motivator, kan? Orang buat motivasi, kan? Jadi itu antara dipanggil sebagai muqaddimah maqbulah ataupun muqaddimah yang mazmunah. Apa maksud muqaddimah mazmunah? Muqaddimah yang zon, maknanya akal kita tarjihkan, membenarkan taraful rajih, membenarkan dia ada dua benda, dan dua benda ni benda yang mutanaqidan, tetapi tidak akal kita tarjihkan satu perkara tu dalam 70%. Jadi berbaki 30%. Maknanya dia bukan 100% yakin. Maka bila bukan 100% yakin, maka pada ketika ini nakid bagi qadiyah yang dinyatakan boleh jadi betul, boleh jadi salah. Maknanya boleh jadi betul. Kita tarjihkan satu bahagian, kan? Yang satu bahagian lagi tu boleh jadi betul. Jadi ini dipanggil sebagai mazmunah. Dia tak sampai pada yakin. Yakin mesti 100%. Adapun
Zon adalah idrab taraful rajih. Kan? Kalau dalam perbahasan usulul fiqh pun kita bincang, zon tu adalah idrab taraful rajih. Taraful marjuh tu dipanggil sebagai apa? Waham. Kan? Kalau sama dipanggil sebagai syak. Jadi muqaddimah maznunah ni adalah muqaddimah yang lebih berat. Kita zon semata-mata. Kita kata ini boleh jadi betul tapi secara zon sahaja. Maknanya apa? Lawan dia tu pun boleh jadi betul juga. Itu dipanggil sebagai muqaddimah maznunah. Dan tujuan khutabah adalah untuk menarik orang ataupun targhib, maknanya untuk buat orang suka, untuk membuat orang seronok ataupun untuk orang buat suka buat perkara-perkara yang bermanfaat kepada dunia dan akhirat. Pada perkara umur-umur duniawi ataupun umurul ukhrawi. Jadi itu tugas khutabi ataupun qiyas khutabi, khitabah, khutabah. Kerana apa? Kerana itulah sya'nul khutabah. Itu adalah kita panggil ciri-ciri seorang khatib. Khatib perlu apa? Perlu beri nasihat yang menyebabkan orang akan berubah lebih baik. Kerana apa? Dengan kalam dia, dengan perwatakan dia menyebabkan orang nak berubah. Itu dipanggil sebagai khutabah. Yang keempat adalah asy-syi'ru. Apa itu syair? Syair adalah qiyas yang terbina daripada muqaddimah yang berkait ataupun yang kita panggil apa? Yang memberi kesan kepada perasaan seseorang, sama ada dia nak buat ataupun dia tak nak buat. Jadi perasaan dia tu jadi nak buat betul-betul. Sebab apa? Sebab dengar kalam tu, dengar syairun, dengar qiyas syairi. Ataupun dia langsung tak nak buat perkara tersebut kerana dia dengar kalam ataupun qiyas syairi tanpa melihat perkara tersebut betul ataupun salah. Mujarrad dia dengar ataupun dia faham muqaddimah ataupun qiyas yang disampaikan dengan qiyas syairi menyebabkan dia rasa nak buat ataupun dia rasa tak nak buat tanpa lihat benda itu betul ataupun salah. Ini dipanggil sebagai qiyas syairi. Dan ini yang ada ataupun ini yang dilakukan oleh kebanyakan syu'ara. Kenapa ada syair-syair? Untuk tarik orang, kebanyakannya untuk jadi menyebabkan orang khayal. Jadi syairi ni khayali, benda yang khayal, benda hayalan kan. Benda boleh buat benda yang tidak boleh dibuat dekat realiti, dia boleh tulis dekat dalam bentuk syair menyebabkan orang boleh bayangkan. Kan, menyebabkan orang boleh bayangkan perkara tersebut. Jadi itu dipanggil sebagai qiyas syairi. Apa tugas dia? Untuk infi'alun nafsi, untuk bermain perasaan atau memberi kesan kepada perasaan seseorang. Supaya apa? Supaya dia buat sesuatu itu ataupun ditinggalkan sesuatu itu tanpa melihat kebenaran perkara tersebut. Begitu juga macam yang kita sebutkan, begitu juga seperti lagu-lagu ataupun puisi-puisi ataupun sajak. Puisi pun sama juga. Puisi sajak tu kan, kadang-kadang kita dengar dia akan bagi kesan. Sebab tu kalau bulan merdeka kan, bulan kemerdekaan selalu pertandingan apa? Tak nyanyi lagu kan, tak choir tu, choir lagu patriotik ataupun buat sajak kan. Sebab apa? Sebab perkara-perkara ni bila kita gunakan sebagai wasilah untuk sampaikan perkara-perkara yang berbentuk patriotik ni, orang jadi lagi semangat kan, dalam bentuk sajak. Sebab sajak kenapa? Sajak belakang dia sama contohnya, ataupun dia ada intonasi dalam bentuk gurindam, dalam bentuk seloka dan seterusnya lah kan. Itu kan permainan ataupun itu adalah hiburan orang-orang Melayu dahulu kan. Dia rasa seronok. Wayang kulit pun macam tu lah. Wayang kulit ada cakap-cakap kan, wayang kulit ada cakap-cakap juga. Dia kena guna tak? Sekejap, syairi ke tak? Wallahualam, kena tengok. Saya tak pernah tengok wayang kulit. Wayang kulit ada wayang kulit ada lagu-lagu. Kalau orang Kelantan Terengganu ni ada tak ada? Ada. Wayang kulit ada nyanyi. Ada juga. Tapi selalu wayang kulit apa yang dibualkan atau apa yang dia cerita ke ataupun dia cerita yang dibuat. Maknanya ada contoh macam ada keluarga, ada mak ayah macam itulah. Ke tak? Macam tu. Lebih kurang. Yelah. Tapi boleh jadi juga, tapi itu mungkin boleh jadi
Boleh jadi apa. Tapi ini lebih kepada kias lah. Yang kita bincang ni lebih kepada kias ataupun hujah. Jadi itu syair ni perkara yang menyebabkan orang jadi rasa seronok. Kita pun sama kalau kita dengar syair-syair Arab kan, syair-syair contoh macam madaih-madaih ataupun madih-madih berkenaan dengan Nabi, berkenaan dengan ahli bait, kita akan jadi rasa rindu, rasa cinta, bertambah rasa cinta. Jadi dia bermain dengan perasaan. Bila kita dengar burdah contohnya, bila kita dengar Banat Su'ad contohnya, ataupun kalau kat Malaysia terkenal dengan Maulid Berzanji contohnya kan. Maulid Berzanji itu pula disusunkan dalam bentuk syair kan, kemudian dilantunkan dengan suara yang sedap, macam itulah. Kalau di Indonesia pun ada Berzanji, ada tak? Tidak, ada Berzanji juga Indonesia, macam itu jugalah, dan seterusnya. Jadi macam apa yang kita sebutkan, sebahagian daripada masyarakat kita menyebutkan orang yang ada, terutamanya macam yang saya sebutkan pada hari Sabtu yang lepas, yang disebut oleh Syekh Bilal Najjar hafizahullah, menyebutkan orang yang Allah beri kemahiran ataupun bakat dalam syair dan juga khitabah ataupun khatabah perlu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia gunakan kehebatan ataupun bakat dia pada perkara yang tidak betul. Kerana dia boleh ambil ataupun kita panggil boleh tarik orang, boleh dapat pengaruh dengan perkara tersebut, boleh dapat pengaruh. Sebab itu disebut, macam saya sebut syair yang sebelum ni kan, yang dibuat oleh Syekh Hasan Asy-Syafi'i hafizahullah, dengan dengan syair kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasula, ditukar kum lil mughanni, penyanyi, kum lil mughanni wa fihi takrima kadal mughanni ayyakuna za'ima. Orang yang menyanyi ataupun penyanyi-penyanyi ni kada ayyakuna za'ima, so hampir-hampir jadi macam pemimpin. Sebab apa? Kalau dia jadi pemimpin, orang mesti undilah. Macam itulah. Sebab apa? Sebab dia boleh tarik orang, orang jadi seronok, orang suka dengar tanpa melihat betul ataupun salah. Macam tu sya'nu ataupun keadaan lagu-lagu yang adalah zaman sekarang ni. Kalaupun kita kata lagu tu mesejnya tidak baik, tapi kalau dilantunkan dengan suara yang sedap, melodi yang sedap, jadi orang pun rasa seronok je dengar, dan seterusnya. Itu dipanggil sebagai kias syairi. Dan yang terakhir sekali, safsatoh. Safsatoh adalah kias yang terbina daripada muqaddimah kadhibah syabihatun bil haq. Muqaddimah kadhibah, tetapi menyerupai betul. Dia kadhibah secara hakikatnya, tetapi orang boleh tertipu dengan qadiyah ataupun safsatoh ni. Sebab apa? Sebab mungkin ada perkara-perkara yang ditutup ataupun perkara-perkara yang tersembunyi, yang orang tak dapat faham secara peringkat yang pertama. Jadi ini safsatoh. Safsatoh ni adalah perkara yang kita panggil ditolak. Dia bukan hujah yang seperti yang kita sebut sebelum ni. Sebab kalau 4 yang sebelum ini ada, kita panggil ada peratus kebenaran. Daripada syair sampai ke burhan tu, burhan tu paling tinggi lah. Tapi syair, khitabah dan juga jadal ada peratus betul, ada peratus kebenaran. Tetapi safsatoh langsung tidak ada peratus kebenaran. Sebab apa? Sebab asal muqaddimah ataupun qadiyah yang digunakan untuk safsatoh adalah qadiyah kadhibah, tetapi menyerupai betul. Sebab itu kita kata safsatoh ni dia tricky lah. Maknanya dia boleh tipu orang, nampak macam betul tapi rupanya tak betul. Jadi ini dipanggil sebagai safsatoh. Dan kita dah bincang safsatoh adalah dibincangkan ataupun disebut dalam aqsamul hujjah, bukan untuk kita beramal dengan dia, tidak, untuk kita jaga-jagalah ataupun untuk kita menghindari perkara tersebut. Saya sebut tak gharad safsatoh? Tak sebut kan? Ada? Saya cakap apa? Okey. Untuk apa? Untuk paksa orang dengan keraguan yang kita datangkan, kan? Dengan keraguan yang kita buat tu, paksa orang terima, ikna pada perkara-perkara yang ragu-ragu, dan juga untuk supaya dia terima juga apa syubhat yang kita sampaikan, syubhat yang kazibah tu, supaya orang boleh terima. Maka dekat sini dibincangkan perbahasan safsatoh yang panjang.
Dan yang paling teruk sekali adalah dipanggil sebagai mughalatah al-kharijiyah, apabila seseorang yang sudah tidak ada modal dalam berhujah, maka dia datangkan dengan perkara yang menyerang peribadi. Kita kata dia keluar daripada mahallun niza'. Mahallun niza' ni maknanya apa? Topik perbincangan dalam perdebatan ataupun dalam perbincangan. Bila dia dah tak ada modal dan dia rasa dia dah nak kalah, maka dia buat perkara yang lain yang dipanggil sebagai mughalatah al-kharijiyah. Kita attack benda luaran. Kita buat serangan peribadi, serangan luaran dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai safsatah. Jadi kenapa dibincangkan safsatah? Dibincangkan ataupun kita pelajari safsatah untuk kita berwaspada pada kias safsati, ataupun kita untuk kita hindari dan kenal pasti ini kias safsatah, supaya kita tahu, oh ini safsatah, ini bukan burhan, ini bukan jadal, ini safsatah, ini qadiyah ataupun kias yang menipu. Seperti mana kita belajar perkara yang betul untuk kita buat, macam tu juga untuk kita belajar perkara yang salah untuk kita hindarkan ataupun untuk kita berwaspada. Jadi itu yang disebut oleh Ibn Nafis dalam kitabnya Syarhul Wuraiqat dalam ilmu mantik juga. Ibn Nafis adalah seorang doktor dan juga seorang mantiki, ulama dalam bidang mantik dan falsafah juga. Baik, jadi kita dah bincang semua ini. Yang paling tinggi yang disebutkan dan disusun, apa yang saya sebut tu ikut susunan. Yang paling tinggi adalah burhan, al-burhanu, kerana burhan adalah kias yang terbina daripada mukaddimah yang yakin. Al-burhan daripada kalimah al-barahu, al-barahu, baraha bulatu, iaitu apa? Iaitu bermakna al-qat'u, bermakna al-qat'u. Kenapa dipanggil sebagai qat'u? Apa maksud qat'u? Potong. Sebab dia memotong orang yang nak berlawan ataupun orang yang tak terima pendapat kita daripada menang daripada apa kita panggil munaqasyah ataupun perdebatan. Maknanya apa? Sebab dia memotong. Bila kita datangkan burhan je, orang dah tak boleh tolak dah. Maknanya orang yang nak berdebat dengan kita tak boleh tolak. Kalau dia tolak, dipanggil sebagai al-mukabarah, sombong ataupun tidak menerima perkara yang yakin. Yakin ni perkara yang dah pasti. Maka kalau dia tolak, maka dia sombong untuk terima kebenaran. Jadi itu kalimah asal burhan. Baik, kita ada burhan dan kita ada istidlal, dalil. Ada kita guna istilah dalil, ada kita guna istilah burhan. Apa beza antara burhan dan dalil? Burhan mesti murakkab. Bila kita kata ini burhan, maknanya mesti murakkab. Tapi kalau kita kata ini dalil, dalil boleh jadi murakkab, boleh jadi mufrad. Jadi itu beza antara dalil dengan burhan. Burhan je mesti disyaratkan murakkab. Sebab apa? Burhan maknanya apa? Kiasun. Dia kias. Bila kias mesti dia murakkab. Kan? Bila kita kata dia kias je, mesti dia murakkab. Tapi dalil tidak semestinya murakkab, boleh jadi dia mufrad. Boleh jadi dia mufrad. Kalau orang kata apa dalil Allah wujud, kita kata alam ini. Kan? Jadi benda yang mufrad. Dapat? Jadi itu beza antara burhan dan juga dalil. Baik, dibincangkan, burhan adalah kias yang terbina daripada mukaddimah yang yakin. Apa itu mukaddimah yakiniyah? Ada 6 semua sekali, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Akhdari. Yang pertama adalah al-awwaliyat. Kita bincang dahulu, kemudian kita terang. Tengok, kalau perlu guna whiteboard, kita guna whiteboard. Yang pertama adalah al-awwaliyat, ataupun disebut juga sebagai al-ulayat. Jadi ada 2 dobit ataupun ada 2 bacaan. Al-awwaliyat nisbah kepada awal, al-ulayat nisbah kepada ula. Makna yang sama, tidak ada bezalah, tidak menukar makna. Cumanya dari sudut nisbah kalimah itu pada yang asal, ada yang nisbahkan kepada awal, maka dibaca awwaliyat. Ada yang nisbahkan kepada ula, maka dibaca ulayat. Tapi kalau ikut kepada matan, yang sesuai dengan bahar yang ada dekat matan adalah dengan kita baca awwaliyat nisbah kepada awal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan awwaliyat? Awwaliyat ini adalah dengan dulu, nanti saya tulis. Saya akan tulis, jangan takut saya tulis. Kita bincang dahulu, kemudian nanti saya tulis kat papan putih, takrif dia apa semua tu. Apa itu awwaliyat? Awwaliyat adalah qadiyah
yang difahami oleh akal hanya berpada dengan kita tasawurkan dua taraf ataupun kita tasawurkan maudhu' mahmul, kita tasawurkan muqaddam tali, terus kita faham tanpa perlu ada perkara ataupun bantuan perkara lain. Hanya perlu kita tasawur maudhu' mahmul ataupun muqaddam tali, terus faham, terus yakin. Contohnya kita kata al-wahidu nisfu al-isnaini, kita tasawur wahid dan kita tasawur nisfu al-isnaini, terus kita faham dan kita terima. Satu separuh daripada dua, tahu satu, tahu separuh daripada dua, terus kita faham. Tak perlu kepada bantuan perkara lain, tak perlu kepada kita panggil takrar, tak perlu kepada hawas ataupun panca indera, hanya tasawur sahaja. Tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur muqaddam, tasawur tali, terus faham ataupun terus yakin. Ini dipanggil sebagai awaliyat. Contohnya apa? Contohnya macam tadi kita sebut, satu separuh daripada dua, ataupun satu ataupun al-kul a'zam minal juz'i. Ustaz turunkan sikit boleh? Saya rasa mic ni kot. Tapi mic ni tutup. Macam berdengung. Slowkan sikit je. Kita tak dengar kalau slow kan? Oh, atas memang tak dengar. Kalau saya pakai mic ni, mic ni kuat lagi. Okey, saya pakai mic. Okay, kita sebut apa tadi? Kita sebut yang awaliyat. Contoh tadi kan, dekat contoh. Contohnya macam al-kul a'zam minal juz'i, perkara yang kul lebih a'zam, lebih, kita kata sama ada lebih besar, lebih agung daripada perkara yang juz. Al-kul a'zam minal juz. Ataupun kita kata apa contoh lain? Kita kata kita panggil ana mawjud, contohnya aku wujud. Jadi itu juga perkara yang tak perlu kepada bantuan benda lain. Mujarrad ada akal dan tasawur dua taraf, iaitu maudhu' dan mahmul ataupun muqaddam dan tali, terus yakin. Jadi ini dipanggil sebagai awaliyat, dipanggil sebagai awaliyat. Qadiyah yang difahami ataupun qadiyah yang difahami oleh akal melalui kita tasawur maudhu' dan mahmul ataupun muqaddam dan tali, itu dipanggil sebagai awaliyat, tanpa bantuan perkara lain, tanpa bantuan alat ataupun tanpa bantuan perkara yang lain. Sebab nanti beza antara awaliyat dan juga perkara-perkara yakiniyat yang lain. Selain daripada awaliyat, perlu kepada wasitah, perlu kepada perantaraan apa? Maknanya ada alat bantuan, akal dan juga perkara apa? Akal dan juga, kalau akal semata-mata, ini dipanggil sebagai awaliyat ataupun ulayat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah musyahadat. Apa itu musyahadat? Musyahadat adalah qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan hawas al-batinah, melalui perantaraan panca indera yang batin, panca indera dalaman, bukan luaran. Panca indera dalaman adalah satu perkara yang dibincangkan oleh kita panggil mutakalimin juga bincang, ahli falsafah juga bincang, yang kita panggil, yang mana ada pembahagian. Kalau hawasul zahirah ada 5, begitu juga hawasul batinah juga ada 5. Hawasul batinah ringkasnya adalah perkara yang dirasai oleh seseorang, tetapi semua itu disimpan ataupun berkait dengan otak kita. Dia adalah saraf ataupun kita kata makhzan yang ada dekat otak kita. Contoh, macam kita lapar. Kita lapar, kalau kita lapar, kan? Kalau kita lapar, perlu tak dalil? Kalau kita lapar, yakin dah yang kita lapar betul. Macam mana kita tahu yang kita lapar? Dengan hawas batinah, melalui perantaraan otak. Sebab otak akan, contoh macam kalau kita lapar kan, perut kita akan hantar signal dekat otak. Siapa yang terima? Itu pembahagian yang ada dekat otak. Dia adalah satu perbahasan yang panjang, perbahasan berkenaan dengan mudrikah al-batinah ataupun hawas al-batinah, yang dibincangkan secara detail dalam ilmu hikmah ataupun ilmu falsafah, dibincang secara detail. Ada yang dipanggil sebagai al-hissul mushtarak. Dalam bahasa Inggeris kita panggil common sense.
sensitivity. Common sense tu kan, kita selalu sebut common sense, tak ada common sense lah kan? Tak ada common sense sebab tak ada sensitivity langsung. Jadi benda tu benda yang diidrak dengan hawas batinah. Contoh lain adalah, contohnya macam apa? Contohnya macam kita kata apa lagi kalau selain daripada tu, khayal. Al-khayal juga contoh hawas al-batinah. Khayal ni adalah perkara yang akal ataupun otak kita simpan surah-surah mahsusat. Surah tu gambar-gambaran benda-benda mahsusat. Otak kita simpan benda tu. Ambil contoh macam sekarang kan. Contoh sekarang ni saya nampak semua ni, lepas tu otak simpan benda tu. Itu dipanggil sebagai al-khayal. Dan seterusnya ada al-hafizah, ada al-wahimah, dan juga ada al-mutasarrifah dan sebagainya lah. Itu pun bahagian yang dibincangkan berkenaan dengan hawas ataupun hawas al-batinah. Itu dipanggil sebagai musyahadat. Jadi musyahadat adalah qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan panca indera yang batin, bukan panca indera yang zahir. Panca indera yang zahir nanti kita akan jumpa dipanggil sebagai al-mahsusat. Baik, contohnya apa? Kita faham dengan contoh lagi mudah. Contohnya kita kata lapar itu perkara yang menyakitkan. Memang sakit lah kan lapar. Tapi macam mana kita nak bagi dalil ke orang? Benda tu memang yakin. Orang tak boleh nak, seseorang tu tak boleh nak tolak yang kalau dia lapar. Betul? Sebab benda tu benda yang yakin, benda yang datang daripada diri dia, yang difahami melalui perantaraan hawas batinah. Jadi itu dipanggil sebagai musyahadat. Yang ketiga, seperti tadi saya sebut, perbahasan kita hari ini banyak berkait dengan ilmu-ilmu lain. Jadi ringkasan dia, hawas al-batinah ni, kalau siapa nak cari lebih dalam perbahasan dia, boleh dibincangkan dalam ilmu sains, juga dibincangkan ilmu biologi. Otak kita tu dibahagi kepada 4 bahagian. Contoh macam hisul mushtarak. Hisul mushtarak duduk dekat tengah otak tetapi belah belakang. Belah belakang, belah depan. Belah belakang. Lebih kurang macam itulah. Ada yang dekat belah depan, ada yang kat tengah-tengah. Ada yang perasan tak kalau kita, otak kita tu ada macam apa? Saraf-saraf tu kan. Macam urat-urat. Itu pun ada juga. Itu dan sebagainya lah. Tapi perbincangan tu perbincangan yang detail dan berkait dengan ilmu biologi ataupun sains. Itu yang kedua, musyahadat. Yang ketiga adalah musyahadat mujarrabat. Yang ketiga adalah mujarrabat. Apa maksud mujarrabat? Apa maksud mujarrab? Mujarrab maksudnya mujarrab. Mujarrab lah kan. Jadi ni mujarrabat. Mujarrabat benda yang yakin tak? Yakin lah. Sebab tu orang jual produk, dia kata benda ni mujarrab, supaya orang beli kan. Mujarrab, benda ni mujarrab. Kan ada, tapi boleh sebut ke? Tak apalah, bukannya masuk TV kan. Macam lotion mujarrab kan? Ada kan lotion mujarrab, buatan Malaysia, barang lokal kan. Lotion mujarrab tu kan, dia panggil mujarrab. Maknanya apa? Maknanya qadiyah kan, qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan diulang-ulang buat perkara tersebut. Contoh macam lotion mujarrab lah. Lotion mujarrab tu untuk kurusan. Ada kan? Yang warna merah. Macam tahu kan? Macam beli, tak beli. Okay, lotion mujarrab tu, contoh lah ni, mudah, senang, mudah, Panadol. Panadol kan? Panadol, contoh, saya tak tahu yang Panadol ni boleh hilangkan sakit kepala. Jadi, bila saya sakit kepala je, saya makan Panadol. Bila makan je, hilang sakit kepala tu. Oh, boleh hilang sakit kepala ni. Tapi masih tak yakin lagi. Buat kali kedua sakit kepala, makan lagi Panadol, yakin. Hilang sakit kepala. Terus kita kata, oh, makan Panadol ni hilang sakit kepala. Sebab apa? Sebab dia mujarrab. Mujarrab maknanya apa? Telah ditajribahkan, telah dieksperimenkan, telah dikaji. Maknanya orang dah buat benda tu. Contohnya paling mudah ubat-ubat lah. Ubat untuk sakit ni, ini ubat dia. Untuk sakit ni, ini ubat dia. Sebab apa dia dah letakkan ubat-ubat tertentu? Sebab sudah dikaji, sudah ditajribahkan, sudah dieksperimenkan. Itu dipanggil sebagai mujarrabah. Tetapi mujarrabah dengan syarat benda tu bukan benda pertama dibuat. Tidak. Benda yang diulang buat. Ulang tu paling sikit berapa? 2 ataupun sebagainya lah, ataupun banyak lagi. Contoh macam tadi lah, contoh kita sebut Panadol hilangkan sakit kepala. Jadi itu benda yang mujarrab.
minyak gamat boleh sembuhkan luka. Contohnya kan, minyak gamat boleh sembuhkan luka. Jadi benda tu ataupun perkara itu perkara yang mujarrab. Sama juga dengan orang yang jual produk-produk tu kan, tapi yang itu pun belum tentu betul lah kan. Cumanya dia akan gunalah ni mujarrab ni. Sebab itu bila orang jual produk, dia akan tanya review ataupun dia akan buat review orang kan. Dia akan siarkan review orang ataupun orang akan, sebab contoh macam produk kurus lah kan, sebelum selepas orang jadi yakin lah kan. Sebab mujarrab, orang ni dulu badan besar pun jadi kurus. Jadi mujarrab lah benda tu. Jadi itu dipanggil sebagai mujarrabat. Mujarrabat akal faham, tapi dengan syarat diulang buat perkara tersebut hatta ataupun sampailah kepada tahap yakin ataupun tahap ilmu lah, maknanya tahap yakin. Yufidul ilmi, mesti yakin. Dan begitulah juga perkara-perkara yang dibuat dalam ataupun kajian-kajian makmal yang dibuat. Sebab itu setiap hari ataupun setiap waktu akan ada kajian baru kan, ubat baru ataupun kita panggil apa, penyelesaian yang baru. Sebab apa? Sebab dia buat ulang kali. Ini bukan sekali buat terus yakin, tak, berulang kali, ulang kali. Dan itu yang dibuat oleh orang-orang dulu kita, orang-orang lama, tok nenek kita dulu. Mereka buat macam itulah. Sakit apa? Sakit kepala. Jadi dia ambil daun-daun, dia ambil akar-akar kayu. Cuba kali pertama, cuba kali kedua, jamu-jamu tu kan, jamu-jamu yang ada yang dibuat oleh orang-orang lama kita. Itu semua perkara yang mujarrab. Sebab apa dia berani jual ataupun berani buat perkara tersebut? Sebab dia dah uji kaji, dia dah eksperimen dulu. Jadi ini dipanggil sebagai mujarrabat. Sebahagian daripada manatikoh bincangkan mujarrabat ni mesti hisiah ke? Kita kata ada sebahagian daripada manatikoh meletakkan juga termasuk daripada qadiyah yang mujarrabat adalah mujarrabat berbentuk maknawi. Contohnya apa? Contohnya macam mujarrabatus solihin. Orang-orang soleh kan ada mujarrabat juga. Sebab itu kita jumpa contohnya macam apa? Contohnya macam contoh macam yang dibuat dululah di Azhar, khatam Bukhari. Khatam Bukhari untuk apa? Khatam Bukhari sekali. Untuk apa? Untuk supaya Allah permudahkan apa yang susah dan senangkan lagi apa yang mudah. Itu yang dibuat. Kalau ada berlaku bencana atau apa, Azhar ataupun ulama-ulama Azhar kita akan buat khatam Bukhari sekali. Maknanya satu hari tu baca terus sekali. Dan pada dalam waktu yang lepas-lepas juga dibuat oleh Azhar, tak silap saya tahun 2013 atau 2014. Azhar dibuat sekali. Waktu tu ada Syekh Usama Syekh Azhari, ada Syekh Yusri Jabar dan kebanyakan ulama-ulama ada. Untuk apa? Untuk kita kita tawassul dengan bacaan-bacaan Sahihul Bukhari, supaya Allah permudahkan atau Allah angkat bala yang ada ataupun Allah angkat masalah yang ada, selesaikan masalah yang ada. Jadi sebab apa dibuat begitu? Kerana dia mujarrab. Macam juga selawat tafrijiyah tu kan. Kenapa selawat tafrijiyah kena baca 4,444 kali? Kenapa tak boleh baca 100 ke? Tak boleh baca 10 kali ke? Tak boleh lebih lagi ke? Saya nak baca lebih. Dia kata bukan perbahasan ni bukan pada angka lebih tu, ataupun kalau baca lebih kan dapat pahala lebih. Dia bukan pada perbahasan itu, kerana itu perkara yang mujarrab, dah dibuat. Kalau macam Ustaz Nazrul Nasir Hafizahullah, dia sebut apa? Contoh macam kita nak masuk kunci dekat dalam pintu kunci lah. Nak masuk kunci dalam kunci masuk dalam tu panggil apa? Tu panggil apa? Hati kan? Kan? Hati pintu kan? Contoh macam kunci kan nak masuk. Kalaulah gigi dia terlebih sikit, boleh ke buka pintu? Tak boleh. Macam tu juga yang kita Ustaz Nadrul ibaratkan begitulah. Seperti mana selawat-selawat yang ada. Contoh selawat tafrijiyah. Kenapa? Apa nama? Ada apa? Tak ada. Selawat tafrijiyah kita baca 4,444 kali. Itu mujarraban. Mujarrab. Kenapa baca 4,444 kali? Mujarrab. Kan mujarrab. Begitu juga ada banyak mujarrabat yang ada dibuat oleh para ulama salih. Dan memang ada kitab pun. Ada kitab yang menulis tentang mujarrabatus salihin. Baik, itu dipanggil sebagai mujarrabat qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan ulangan buat perbuatan tersebut ataupun kajian sesuatu perkara. Mujarrabat. Yang keempat,
adalah mutawatirat. Mutawatirat adalah qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan pendengaran ataupun melalui perantaraan as-sama', melalui perantaraan pendengaran, yang mana kan pendengaran tersebut diambil ataupun didengar daripada satu jumlah manusia ataupun satu jumlah orang yang selamat daripada menipu. Maknanya apa? Semua orang tu yang nakalkan ataupun yang sampaikan sesuatu khabar ataupun sesuatu qadiyah, mustahil mereka tu menipu pada satu perkara. Contoh macam kita duduk sini kan. Kita duduk sini, lepas tu ada seorang masuk dekat pintu. Kita kata pintu bawah buka tak? Dia kata buka. Lepas tu masuk lagi yang kedua, pintu bawah buka tak? Dia kata buka. Masuk lagi yang ketiga, pintu bawah buka tak? Dia kata buka. Jadi itu dipanggil sebagai mutawatirat. Last sekali sampai kepada tahap yakin. Sebab apa? Sebab takkanlah semua tu menipu. Mungkin yang pertama kalau kita dengar mungkin ada menipu kan. Kawan-kawan, saya kan? Hai je nak bergurau. Yang kedua mungkin boleh jadi menipu. Tapi kalau dah ramai sangat yang cakap pintu bawah buka, maka last sekali sampai kepada tahap yakin. Sebab apa? Sebab mustahil yang menyampaikan berita itu menipu. Sama juga dengan khabar ataupun qadiyah yang kita terima daripada yang dinakulkan zaman berzaman. Contohnya kita kata apa? Contoh mutawatirat apa? Contoh mutawatirat adalah kita kata Nabi Muhammad SAW zahir padanya mukjizat. Kita nampak tak mukjizat tu? Tak nampak. Jadi kenapa kita yakin mukjizat tersebut ada pada Nabi? Kerana disampaikan oleh generasi kepada generasi yang mustahil mereka bersepakat dalam menipu. Mustahil mereka sepakat dalam menipu. Jadi itu dipanggil sebagai mutawatirat. Tawatur tu kan. Sebab tu kita ada hadis tawatir, hadis mutawatir tu kan. Ataupun kita ada mutawatirat. Antara asbabul ma'rifah kan, khabar mutawatir. Maknanya apa? Khabar yang disampaikan zaman berzaman, generasi ke generasi, yang mustahil mereka itu bersepakat untuk menipu. Jadi itu dipanggil sebagai mutawatirat. Faham? Yang kelima adalah hadasiyat. Sebelum masuk hadasiyat, kita bincang dulu. Yang keenam adalah mahsusat. Apa itu mahsusat? Mahsusat adalah qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan panca indera yang zahir, panca indera luaran. Panca indera zahir ada berapa? Ada 5. Al-basaru, as-sam'u, al-dhawqu, asyammu, al-lamsu. Ada 5. Yang pertama 4 ataupun kita panggil 4 daripadanya semua ada dekat kepala. Iaitu apa? Samak, basar kan, penglihatan, pendengaran, hiduan, asyammu dan juga rasa dekat lidah. Semua dekat kepala. Satu ada dekat seluruh badan, iaitu al-lamsu, sentuhan. Sentuhan ni seluruh badan lah, kulit semua. Kan? Jadi ini semua dipanggil sebagai hawasul khamsah al-zahirah. Panca indera zahir yang 5. Sebab itu kita kata panca indera 5 ni semua orang ada. Sebab tu kalau orang yang boleh nampak benda-benda gaib, kita kata apa? Six sense kan. Maknanya dia ada satu lagi panca indera, dia boleh nampak benda-benda gaib tu kan. Kan benda macam itulah. Maybe tak kan. Boleh orang tengok, boleh, tak ada masalah kan. Benda tu boleh, tak mustahil. Baik, al-basar, as-sam'u, al-dhawqu, al-asyammu, al-lamsu. 5 semua sekali, 4 ada dekat kepala semua, 1 dekat seluruh badan, iaitu al-lamsu. Jadi contohnya apa? Contohnya kita kata api panas ataupun api panas. Yalah, api panas. Ataupun kita kata yalah, api panas. Mudah lagi, api panas. Kita kata macam mana boleh tahu api tu panas? Kita pegang api tu panas kan? Jadi sentuh. Orang boleh tak tipu api ni tak panas. Dia letak tangan, tak panas. Boleh ke? Mungkin sekali dua boleh lah kan? Lama-lama panas juga kita rasa. Jadi benda tu benda yang yakin, tak boleh tipu. Contoh kita nampak langit dekat atas. Langit dekat atas kita. Kenapa kita kata kenapa langit dekat atas? Kita tu nampak. Nampak. Maknanya itu adalah panca indera mata. Contohnya kita kata contoh saya tanya, saya ada ke tak? Kan contoh saya yang tanya orang, saya ada ke tak? Orang kata ni ada ni, saya tengok ni, saya nampak ni. Jadi itu
melalui perantaraan kita panggil mata ataupun penglihatan. Kalau kita kata dalam ada orang tak? Dalam ni ada orang tak? Contoh kita duduk luar pintu kan, luar rumah, jadi dalam ni ada orang tak? Tapi kita dengar ada orang bercakap dekat dalam. Maka yakinlah kita kata, oh ada orang ni kat dalam. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita dengar saja. Jadi itu juga dipanggil sebagai mahsusat. Macam tu juga kita kata kita cakap hari ni, contohlah hari ni nak masak apa? Hari ni nak masak nasi ayam lah. Hari ni aku masak nasi ayam. Contoh saya kata hari ni aku masak nasi ayam. Tapi kalau kita kata ini baru nasi lemak, bukan nasi ayam. Jadi orang boleh yakin dengan hiduan juga. Ataupun yang terakhir sekali apa tadi? Sentuhan rasa contohnya. Rasa ni juga adalah salah satu daripada ejen ataupun pembahagian daripada panca indera yang luar. Contohnya kita kata cuba makan garam, masin tak? Jadi mestilah masin. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita rasa dekat lidah. Makan gula, manis tak? Manis. Makan kopi, pahit tak? Pahit. Jadi perkara tersebut tidak boleh tipu. Kerana apa? Kerana dia yufidul yakin, dia memberi faedah yakin. Tetapi akal terima dengan sebab apa? Dengan sebab perantaraan panca indera yang 5, panca indera luaran yang 5, ataupun al-hawas al-zahirah al-khams, al-hawas al-khams al-zahirah, ataupun sebahagian kitab disebut al-mudrikah al-khamsah al-zahirah. Baik, itu yang ke-6. Kita balik semula yang ke-5. Faham tak itu? Faham kan? Yang ke-5 adalah al-hadasiyat. Hadasiyat ni agak sedikit muskilah untuk kita faham, tapi kita cuba untuk faham. Al-hadasiyat adalah qadiyah yang difahami oleh akal. Qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan al-hadsu, melalui perantaraan intuisi. Dalam bahasa Melayu ataupun bahasa ilmu, kita kata hadasiyat ni adalah intuisi. Intuisi ni apa? Banyaklah takrifan dia. Antaranya intuisi ni adalah firasat. Kita kata firasat dalaman, ataupun kita kata gerak hati. Dalam Kamus Dewan disebut antara maksud intuisi adalah gerak hati ataupun firasat, ataupun yang dipanggil sebagai ilmu laduni. Tetapi nisbah kepada dia sebagai ilmu laduni itu perlu perlu dibincangkan lagi. Adakah betul seperti ilmu laduni ataupun tidak? Ala kulli hal, dia adalah gerak hati ataupun firasat. Al-hadasu maknanya apa? Kalau di dalam antara takrifan yang diberikan oleh ulama-ulama kita terhadap al-hadasu adalah sur'atul intiqal minal mabadi' ilal matalib, cepatnya pindah daripada mabadi' kepada matalib, daripada mabda' ataupun daripada permulaan kepada tujuan. Cepat saja mula, kita nampak mula dia terus sampai kepada yang kita panggil tujuan yang sebenar. Jadi itu dipanggil sebagai al-hadasu, intuition. Intuition ni kita kata dia adalah perkara yang berbentuk lebih kurang macam gerak hati ataupun firasat. Kadang-kadang firasat ataupun gerak hati juga adalah perkara yang daruri ataupun perkara yang yakini. Gerak hati ataupun firasat tu adalah perkara yang yakini. Sebab itu ada sebahagian daripada guru-guru kita juga ada yang buat ataupun menulis kitab berkenaan dengan hadasiyat, dan dibincangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan hadasiyat yang ada di dalam perbincangan mantik ataupun perbincangan madatul qiyas ataupun aqsamul yakiniyat. Contohnya macam kalau kita buka kitab yang ditulis oleh Profesor Said Naqib Al-Attas, juga ada ditulis perbahasan tersebut dalam kitab dia Prolegomena. Prolegomena antara satu kitab yang ditulis oleh Profesor Said Naqib Al-Attas, ada perbincangan khusus berkenaan dengan intuisi. Dia bahasa Inggeris lah kitab dia. Saya pun tak tahu, lebih kurang lah faham macam tu lah kan. Tapi kena bahasa Inggeris, kena kuasai. Selepas kuasai bahasa Arab betul-betul. Yang pertama bahasa Arab. Bagi kita duduk kat sini peluang untuk kuasai bahasa Arab. Tapi bahasa-bahasa yang lain tu, kalau ada masa, kena kuasai juga. Lagi banyak bahasa yang kita tahu, lagi banyak mutola'ah yang boleh kita buat, ataupun bahan bacaan kita jadi lebih banyak.
Jadi dalam kitab itu, dalam kitab Prolegomena, Profesor Syakir Nakir Al-Atas menyebutkan perbahasan khusus berkenaan dengan intuition. Dalam perbahasan dia, intuition of existence, dalam kitab itulah dibincangkan bagaimana seseorang yang hanya perlu kepada hadas sahaja boleh sampai kepada Tuhan, boleh faham Tuhan. Itulah sya'nun ataupun keadaan orang-orang dekat barat. Kadang-kadang mereka, orang-orang yang bukan Islam dan Muslim dekat barat, kadang-kadang mereka dengan sebab gerak hati sahaja mereka jadi percaya dan yakin terhadap Islam. Itu dipanggil sebagai intuisi ataupun intuition. Baik. Antara contoh yang didatangkan dalam kitab-kitab mantik adalah bila kita nampak matahari, bila kita nampak bulan, kita tahu yang bulan tu ambil faedah ataupun ambil cahaya daripada matahari. Bukti dia apa? Kalaulah dekat bulan tu dengan matahari, cahaya dia akan jadi cerah. Kalaulah jauh daripada matahari, cahaya dia jadi kurang cerah ataupun cahaya dia jadi malam. Jadi bila kita kata nurul qamar mustafadun min nuri syamsi, maka perkara tersebut difahami melalui al-hadsu. Apa maksud al-hadsu? Kita faham cepatnya, kita nampak matahari ataupun bulan ni dekat dengan matahari, dia cerah. Bulan ni jauh dengan matahari, dia ni kurang cerah. Jadi itu dipanggil sebagai al-hadsu, sur'atul intiqal minal mabadi' ilal matalib, ataupun dipanggil sebagai intuisi. Faham tak? Kalau kitab Profesor Syakir Al-Atas tu, kitab dia Prolegomena, carilah Prolegomena. Tapi saya tak ingat belakang dia apa. Prolegomena, Studio Metafizik kaza-kaza, mungkin tu lebih kurang. Okay, baik. Ala kuliah, tak apa pun. Itu boleh cari. Dan itu perbahasan, sebab tu saya kata dia berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu kita panggil tabi'iyat, benda-benda yang berkait dengan alam ataupun berkait dengan perkara sekeliling kita. Maka sebab itu saya sebut ini kita panggil tasawur awal. Jadi kalau orang tanya apa hadas, hadas adalah hadas dengan sin tau, bukan dengan ta. Hadasiyat. Hadas ni apa? Hadas ni adalah intuisi. Intuisi ni apa? Macam gerak hati. Kita kata dia adalah gerak hati ataupun firasat. Sebahagian takrifkan sebagai laduni, ilmu laduni. Tapi perlu kepada perbahasan lah. Setakat saya tengok perlu pada perbahasan kalau kita nak nisbahkan kepada ilmu laduni. Baik, itulah 5 yang dipanggil sebagai aksamul yakiniyat. Kita ada yang pertama adalah apa? Awaliyat ataupun ulayat, iaitu qadiyah yang difahami oleh akal, hanya tasawur kepada taraful maudhu' dan juga mahmul ataupun muqaddam dan juga tali. Yang kedua adalah musyahadat, iaitu qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan apa? Hawas al-batinah. Yang ketiga al-mutawatirat. Yang ketiga adalah al-mujarrabat, iaitu qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan pengulangan natijah ataupun pengulangan eksperimen ataupun pengulangan fi'il daripada sesuatu perbuatan yang sampai kepada yakin. Itu dipanggil sebagai mujarrabat. Mujarrad maksudnya apa? Telah dikaji ataupun telah terbukti kajiannya. Lebih kurang macam itulah mujarrabat. Yang ketiga, yang keempat adalah al-mutawatirat. Qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan pendengaran yang mustahil apa yang didengar itu daripada satu kumpulan yang mereka bersepakat untuk menipu. Itu dipanggil sebagai mutawatirat. Yang kelima adalah al-hadasiyat. Hadasiyat adalah qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan al-hadsu, intuisi, yang yufidul yakin, yang memberi faedah yakin, yang memberi faedah ilmu. Itu dipanggil sebagai al-hadasiyat. Kemudian yang keenam, yang terakhir sekali adalah al-mahsusat, iaitu qadiyah yang difahami oleh akal melalui perantaraan hawasul zahirah, hawasul khams az-zahirah. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Sebelum kita masuk perbincangan yang seterusnya, kita tulis dululah perkara yang kita bincangkan hari ini berkenaan dengan burhan.
berkenaan dengan burhan, iaitu apa? Qiyasun tarakkaba min muqaddimatin al-yaqiniyah. Okay. Jadi bila kita bincang yakiniyah, maka kita akan bincang aqsamu al-yaqiniyah. Al-yaqiniyah, aqsam yakiniyah ada berapa? Ada 6 semua sekali. Yang pertama adalah yang pertama kita bagi dua lagi. Yang pertama adalah al-awwaliyat. Boleh baca awwaliyat, boleh baca ulayat. Boleh baca awwaliyat, boleh baca al-ulayat. Al-ulayat. Okey, nisbah kepada awal, nisbah kepada ula. Iaitu apa? Al-qadaya, iaitu qadiyah yudrikuha, yang diidrak, yang dicerap, yang difahami oleh akal. Al-aqlu yudrikuha, al-aqlu bimujarradi, hanya dengan tasawwur at-tarafain, tasawwur dua perkara ataupun dua juzuk, iaitu apa? Al-muqaddam, kat sini sama ada maudhu, mahmul ataupun muqaddam, dan juga tali. Itu maksud tarafain. Contohnya apa? Contohnya al-wahidu nisfu al-ithnaini, satu itu adalah separuh daripada dua. Itu yang pertama, awwaliyat. Yang kedua adalah al-musyahadat. Apa itu musyahadat? Musyahadat adalah qadiyah yang difahami oleh akal. Yudrikuhal aqlu biwasitati, dengan perantaraan, biwasitati al-hawas al-batinah, dengan perantaraan panca indera yang batin. Apa itu panca indera batin? Itu dibincangkan dalam ilmu kalam atau ilmu falsafah. Ada 5 semua sekali. Semuanya duduk dan bersambung dekat otak kita. Contohnya apa? Contohnya kita kata al-ju'u mu'limun. Lapar tu benda yang sakit. Sakit kan? Sakit benda macam mana nak tahu sakit ke tidak? Benda yang dirasai oleh orang yang merasa sahaja. Melalui perantaraan apa? Melalui perantaraan panca indera yang batin. Macam contoh saya kata tadi, panca indera batin contohnya macam common sense tu yang kita sebut sebagai al-hissul mushtarak. Kemudian al-khayal, benda yang kita nampak dekat luaran, dan surah-surah mahsusat ni kita simpan dekat otak kita, dekat al-khayal, dan seterusnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Mujarrabat. Sebut yang bawah lah. Yang ketiga al-mujarrabat, iaitu apa? Al-qadaya, qadiyah yudrikuha, yang dipahami oleh akal, biwasitati, dengan perantaraan takrarin, dengan perantaraan diulang-ulang perbuatan tersebut sehinggalah sampai kepada yakin. Yufidu al-ilmi, sampai kepada kita tahu. Kita ulang-ulang sampai kita pasti. Contohnya apa? Contohnya, tulislah contoh apa. Macam tadi saya bagi contoh apa? Panadol hilangkan sakit kepala. Contoh yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Kamu akan jumpa contoh ini. As-sukumuniyah. Musahilun as-safra. As-sukumuniyah. Sukumuniyah ni adalah satu jenis tumbuhan. Sukumuniyah ni satu jenis tumbuhan
yang boleh dibuat ubat. Untuk apa? Untuk sakit kuning. Sofrok ni sakit kuning, lebih kurang lah. Lepas tu kita sofrok tu kan. Sakit kuning ni berkait dengan apa? Berkait dengan hati kan. Kalau hati rosak, orang tu akan jadi kuning, betul tak? Orang tu akan jadi, kalau contoh ada apa nama? Sakit apa selalunya? Sakit kuning tu selalu apa? Hati kan. Contoh bengkak hati tu kan. Nanti dekat mata dia pun kuning, kulit dia jadi kuning. Jadi ubat dia apa? Ubat dia adalah pokok yang dipanggil sebagai asapumunia. Daun dia ataupun sebahagian kata getah daripada pokok tersebut boleh dibuat ubat untuk sakit kuning ini. Sakit hati ni lah. Bukan sakit hati yang tu. Sakit hati, betul-betul hati dalam. Hati yang ada, kalau belah tu hati. Itu. Okey, baik. Itu yang ketiga, Al-Mujarrabat. Yang keempat adalah apa? Al-Mutawatirat. Yang keempat adalah mutawatir. Apa itu mutawatir? Al-Qadaya, Qadiyah yudrikuha, yang difahami oleh akal. Al-aqlu biwasitati as-sama', dengan perantaraan pendengaran min jam'in, daripada satu kumpulan. Yu'manu, yang selamat, tawatu'uhum, yang selamat mereka semua ni, selamat daripada apa? Daripada menipu ataupun membohong. Maknanya mereka semua ni yang kita dengar, apa yang mereka sampaikan tu semua tu yang dipindahkan generasi ke generasi, mereka itu sepakat untuk menipu. Jadi mustahil. Jadi dekat sini contohnya apa? Contohnya macam kita kata Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam zaharat al-mu'jizatu ala yadaihi. Ada mukjizat. Kita nampak tak Nabi punya mukjizat yang contohnya macam keluar air daripada jari-jari Nabi. Kita nampak ke perkara tersebut? Tak nampak. Tetapi perkara tersebut dinakolkan daripada zaman ke zaman sampailah kepada kita. Kita terima kerana apa? Kerana dia adalah khabar yang mutawatir. Apa maksud mutawatir? Mustahil yang sampaikan khabar tersebut dari zaman ke zaman menipu, sepakat untuk menipu. Itu dipanggil sebagai mutawatirat. Yang kelima, Al-Hadasiyat. Yang kelima adalah Hadasiyat, ataupun dalam bahasa ilmunya dipanggil sebagai intuisi. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai intuition. Sama je di Melayu kan Inggerisnya, intuisi. Kalau dalam Kamus Dewan ada jumpa intuisi, antara maknanya gerak hati. Tak salah saya lah, tengok balik dalam Kamus Dewan. Kamus Dewan sekarang edisi, dah ada edisi baru. Dah berapa edisi? Sayang ada dekat saya edisi yang keempat. Yang keempat lagi ke Kamus Dewan? Ke dah ada edisi baru? Mesti ada edisi baru pun. Kita kena tengok balik. Kena Kamus Dewan tu kena ada. Kita kena ada. Kita kena tahu juga dalam bahasa Melayu juga. Sebab kita nak terjemah kan kalam-kalam dalam bahasa Arab. Takkan nanti balik Malaysia nak ajar bahasa Arab kan? Kena ada juga, at least ada vocab. Ada kita panggil apa vocab apa? Perkataan-perkataan tu yang bahasa-bahasa ilmu, laras bahasa ilmu yang ada, semua kita kena tahu juga. Itu pun benda yang kena usahakan. Hadasiyat ni apa? Hadasiyat adalah al-qadaya, qadiyah yudrikuha, difahami, al-aqlu, oleh akal, biwasitati, dengan perantaraan, al-hadasun, dengan perantaraan, biwasitati hadasin bayinin, hadas yang bayin, yufidu al-ilmi, yang memberi faedah ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan hadas? Al-hadasu ialah sur'atu, cepatnya, al-intiqal, berpindah, minal mabadi, daripada mabadi permulaan, ilal matalik, kepada tujuan ataupun sasaran, ataupun tujuan lah kita kata. Itu masuk al-hadasu. Contohnya apa? Contohnya kita kata al-nurul qamar, cahaya matahari, cahaya bulan,
mustafadun min nuri asyamsi. Kenapa kita kata nurul qamar mustafadun min nuril syamsi? Kerana mabadi' dia apa? Kita tahu yang matahari dengan bulan ni, kalaulah matahari bulan tu dekat dengan matahari, cahaya dia akan terang. Kalaulah bulan tu jauh dekat matahari, maka cahaya dia akan jadi kurang terang ataupun malam. Maka daripada situ, itu mabadi', terus sampai kepada matalik dia, iaitu cahaya bulan mengambil daripada cahaya matahari. Jadi ini contoh yang diberikan dalam kebanyakan kitab-kitab mantiq. Jadi mabadi' tu apa? Mabadi' tu adalah jauh dan dekatnya matahari dengan bulan. Kemudian begitu juga mabadi'nya adalah bentuk bulan ataupun saiz bulan dengan matahari. Jadi itu membezakan dekat ataupun cerahnya cahaya bulan dengan cahaya yang diambil daripada cahaya matahari. Itu dipanggil sebagai al-hadasu ataupun intuisi ataupun gerak hati ataupun firasat. Yang keenam yang terakhir sekali adalah al-mahsusat. Al-mahsusat apa? Al-mahsusat adalah qadiyah-qadiyah yang difahami, yudrikuha al-aqlu dengan akal, biwasitati al-hawas al-hawas az-zahirah. Hawas zahirah. Apa dia hawas zahirah? Kita ada as-sam'u, kita ada al-basaru, kita ada al-dhawqu, kita ada asy-syammu, kita ada al-lamsu, sentuhan. Kita ada pendengaran, penglihatan, bau, hiduan, rasa dan juga sentuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah kita kata apa? An-naru muhriqah. Contohnya kita kata cahaya apa? Api itu panas, api itu membakar, api itu membakar. Ataupun kita nampak as-sama'u fawqana ataupun al-alam. Contoh yang selalu kita guna dalam qiyas itulah al-alam apa? Mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Ya ke alam ini berubah-ubah? Tengoklah sekitar kita, ada siang, ada malam, jadi berubah-ubahlah. Maka dia yufidu al-yakin, dia bawa kepada yakin. Jadi ini 6 semua sekali ini dipanggil sebagai aqsamu al-yakiniyat. Aqsamu al-yakiniyat. Ada soalan? Boleh baca tak saya punya tulisan? Boleh kan? Tak teruk sangat. Ustaz, dalam kamera cantik tak? Dalam kamera cantik? Boleh baca? Tu tengok dalam kamera tu boleh baca. Dalam kamera yang tu, yang apa? Yang live. Boleh. Hari tu saya kadang-kadang tulis khot jadi macam tu. Kena belajar khot pun kena belajar juga. Khot tu antara salah satu ilmu dalam lughah Arabiah. Khotul Arabi tu kan. Siapa pandai khot kat sini? Ada yang ikut tu. Apa nama? Kan ada madrasah ataupun ada muassasahan yang buat khot tu dekat dengan masjid apa? Sayyidina Husain tu. Siapa ada apa nama? Bakat dalam bidang tu kena teruskanlah. Ada dekat sebelah Masjid Sayyidina Husain tu ada satu muassasah yang yang ni lah latih ataupun ajar lagi ilmu khot. Yang ajar tu rasa asal orang Turki rasanya tu. Syekh siapa nama saya tak ingat. Okey, baik, ini 6 mutawatirat. Ada soalan? Mutawatirat. 6 aqsamu al-yakiniyat. Al-yakiniyat tu asid. 6 yakin. Ada apa? Yang pertama awaliyat ataupun ulayat, yang kedua musyahadat, yang ketiga mujarrabat, yang keempat mutawatirat, kelima hadasiyat dan yang keenam mahsusat. Ada soalan? Jadi, kalau qiyas terbina daripada muqaddimah ini ataupun qiyas terbina daripada muqaddimah yang kembali kepada 6 ini dipanggil sebagai burhan. Dipanggil sebagai burhan. Kalau sama ada qiyas tersebut terbina daripada muqaddimah ini ataupun terbina daripada muqaddimah yang last kali dibawa kepada perkara-perkara ini dipanggil sebagai
burhan, dipanggil sebagai kias burhan. Sebab apa kita kata begitu? Sebab boleh jadi burhan ni dia nazari, dia bukan daruri, tetapi dia nazari yang kembali kepada daruri. Sebab ingat lagi tak, kita kata antara qawaid dalam kias, mesti kias berhenti kepada natijah yang daruri. Kalau tidak berhenti kepada daruri, akan melazimkan daur ataupun tasalsul. Dan daur dan tasalsul adalah muhal akli, kerana bawa kepada ijtima'un naqidaini, berhimpun dua yang berlawanan. Berhimpun, benda tu dah mutaqaddim tapi dia mutaakhir juga. Jadi benda mutaqaddim dan mutaakhir tu dua benda yang berlawanan, maka akan berhimpun kalau kita tidak bawa kepada qadiyah daruriyah ataupun tidak berhenti kepada qadiyah daruriyah. Baik, ada soalan? Susah syahadat sama. Susah syahadat sama. Tak sama. Musyahadat yang akal faham, tapi dengan perantaraan hawas batinah. Hawas batinah ni apa? Panca indera dalaman ataupun panca indera yang batin, bukan yang zahir. Jadi itu musyahadat. Sebahagian daripada kitab dia tak guna musyahadat, dia guna wijdaniyat. Sebab itu kita kata istilah dekat sini yang paling penting yang awak kena faham adalah maksud dia. Sebab kadang-kadang ada setengah kitab musyahadat dengan mahsusat tu satu makna yang sama. Dan ataupun ada satu musyahadat tu terbahagi kepada dua, mahsusat dengan wujdaniyat. Wujdaniyat tu nisbah kepada qadiyah yang difahami melalui perantaraan hawas batinah. Hawas batinah ni panjang perbahasan dia. Saya bagi ringkasan tadilah. Contoh hawas batinah ada 5 semua sekali. Yang pertama adalah al-hissul mushtarak. His mushtarak adalah kita panggil kuwah ataupun keupayaan yang ada pada diri seseorang ataupun panca indera seseorang untuk memahami gambaran-gambaran mahsusan. Benda yang nampak kat luar ni, dia nak fahamkan ataupun dia nak idrak, dia nak faham perkara yang dia nampak dekat luar, dipanggil sebagai al-hissu al-mushtarak, common sense. Kemudian bila dia dah nampak perkara dekat luar tu, dia simpan dekat akal dia, dipanggil sebagai al-khayal. Khayal ni adalah tempat simpan surah mahsusan. Tempat simpan surah mahsusan. Kemudian ada perkara-perkara yang kita panggil difahami ataupun kita panggil apa? Akal kita juga boleh faham ataupun kita ada panca indera dalaman yang boleh faham dan idrak perkara-perkara kulliyat dengan juz'iyat. Perkara-perkara berbentuk kulliyat dengan perkara-perkara berbentuk juz'iyat. Itu dipanggil sebagai al-wahimah. Dipanggil sebagai hawas batinah, dipanggil itu antara kisim dia dipanggil sebagai al-wahimah. Kemudian perkara yang diidrak tu disimpan dalam kepala, disimpan dalam otak kita, dipanggil sebagai tempat simpan tu dipanggil sebagai al-hafizah. Jadi hafizah ni tempat apa? Tempat simpan makna-makna kulliyah dan juz'iyah yang difahami oleh wahimah. Betul kan? Sebab itu sebab dia perkara yang berkait sikit dengan ilmu-ilmu yang sains, ilmu sains berkait sikit. Kemudian kalau boleh untuk kita, contoh kita ada satu perkara ataupun makna yang murakkab, kita boleh tahlilkan murakkab itu, ataupun kita bentuk satu perkara yang kita campur perkara ni, kita buat satu kreativiti lah. Maknanya kita tahlilkan benda yang murakkab ataupun kita susun benda yang tidak murakkab kepada perkara yang murakkab daripada makna-makna yang disimpan tadi, mahsusah ke ataupun yang bukan mahsusah, makna-makna juz'iyat dengan kulliyat tadi, dipanggil sebagai al-mutasarrifah.
tempat simpan dia. Kalau hissul mushtarak macam tadi dah, dia dekat tengah tapi dekat awal. Hissul mushtarak dekat tengah tapi dekat awal, kat otak kita tu. Kemudian kalau khayal dekat hujung belakang kepala dan seterusnya. Saya tak berapa nak ingat tu pembagian dekat otak kita. Kemudian kalau saraf tu tak silap saya itu mutasarrifah, tak silap lah, kena tengok balik perpecahan yang dibincangkan dalam ilmu kalam ataupun dalam di sisi mutakallimin pun bincang, di sisi falsafah juga bincang perkara tersebut. Cumanya ada perbincangan panjang lah dekat situ. Itu dipanggil sebagai musyahadat. Kemudian mahsusat pula hawas zahirah, bukan hawas batinah. 5 juga, iaitu apa? Penglihatan, pendengaran, hiduan, rasa dan juga sentuhan. 5 semua sekali, 4 daripadanya semua dekat kepala, 1 dekat seluruh badan. Baik, ada soalan? Ada soalan? Dah habis tulis? Dah habis tulis? Okey, baik. Kita masuk kepada perbincangan seterusnya yang terakhir sekali untuk menutup perbahasan berkenaan dengan qiyas maddi, sebelum masuk kepada perbahasan kesalahan-kesalahan dalam burhan. Baik. Masuk perbahasan seterusnya, kita dah bincang. Kita bincang sebelum ini qiyas ataupun syakal. Syakal ada dorab. Setiap dorab kalau menepati syarat intaj bagi setiap syakal, setiap dorab dalam syakal, kalau menepati syarat intaj bagi syakal-syakal tertentu, 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, maka akan akan ada natijah. Kan? Akan ada natijah. Baik, dibincangkan oleh manatikah. Apa hubung kait, apa dalalah, apa kaitan di antara muqaddimah dengan natijah? Adakah mesti bila adanya muqaddimatain mesti ada natijah? Adakah bila kita tahu al-ilmu bil muqaddimatain mesti ke ada natijah? Kalaulah mesti ada natijah, adakah kemestian tersebut adalah akli ataupun maknanya benda yang akal? Bila kata akli la yanfa', tak boleh terpisah, ataupun dia benda yang adi, boleh berpisah, boleh tak berpisah, ataupun perkara yang berbentuk tawallud. Tawallud ni maksud dia apa? Maksud dia muqaddimah yang ada dalam qiyas, muqaddimatain, 2 muqaddimah yang ada dalam qiyas menghasilkan natijah. Maknanya lahir daripada susunan muqaddimatain dalam qiyas, lahirlah satu lagi perkara yang baru, iaitu natijah, dipanggil sebagai tawallud. Dan kita akan detailkan apa yang dimaksudkan dengan tawallud. Ataupun wajib, maknanya mesti ada natijah. Wajib dengan makna wajib, maknanya apa? Maknanya muqaddimatain, muqaddimah yang ada dalam qiyas yang memberi kesan ataupun yang mencipta ataupun yang menjadikan natijah. Dan 2 pendapat yang terakhir yang saya sebut, pendapat yang batil, pendapat yang salah ataupun sesat, salah lah, pendapat yang salah. Dan kita akan detailkan perbahasan tersebut. Apa yang kita nak bincang adalah hubung kait antara muqaddimah dengan qiyas, muqaddimah dengan natijah. Adakah mesti kalau ada muqaddimatain, adakah al-ilmu bil muqaddimatain yalzamu ataupun yastalzimu al-ilmu bil natijah luzuman akliyan ke, adiyan ke, tawalludan ataupun wajiban? Ya, ini adalah perbahasan hubung kait antara muqaddimah dengan natijah. Baik, pendapat yang pertama. Faham tak? Okey, baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, kenapa kita bincang perbahasan tersebut? Kita kata kenapa kita susun sesuatu perkara tu dalam syakal ataupun dalam qiyas. Kenapa? Apa tujuan bincang qiyas? Untuk apa? Kenapa kita bincang qiyas? Apa maqasid ilmu mantik dalam tasdiqat qiyas kan? Apa tujuan bincang qiyas? Untuk selesaikan majhul tasdiki, untuk sampai kepada ilmu, betul? Untuk sampai kepada ilmu pada perkara-perkara berbentuk tasdiki, benda yang murakkab, pernyataan ataupun pernyataan yang kompleks kan, ataupun kita kata benda yang kompleks. Pernyataan lah maknanya ayat ataupun jumlah, untuk sampai kepada tahu. Jadi untuk kita
tahu sesuatu perkara itu. Maknanya kenapa kita bincang kias, kenapa kita masukkan dalam syakal-syakal, kemudian kita tengok dorob, kita tengok syarat intaj. Untuk apa? Untuk sampai kepada an-nadharus sahih ataupun al-fikrus sahih, untuk sampai kepada maklumat yang betul. Jadi sekarang ni dia nak bincang, adakah muqaddimatain, dalalah antara muqaddimatain dengan natijah yang akan bawa kepada tahu, sampai kepada tahu, daripada tak tahu kepada tahu, luzum dia ataupun iltizam dia akli ataupun adi, tawalud ataupun wajib. Ini nak dibincangkan. Pendapat pertama iaitu pendapat Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Juwaini Al-Haramain, guru kepada Imam Al-Ghazali, menyebutkan luzum antara ataupun kita kata dilalah ataupun irtibat, kaitan di antara muqaddimah dalam qiyas dengan natijah adalah dalalah akli. Dia adalah akli, perkara yang akli, luzum akli ataupun kita kata rabtun akliyun. Ikat yang mengikat tu adalah akal. Iaitu apa? Al-ilmu bil muqaddimatain, kan? Al-ilmu bil muqaddimatain yastalzimu al-ilmu bil natijah luzuman aklan. Pengetahuan ataupun tahu pada dua muqaddimah dalam qiyas melazimi tahu pada natijah secara kelaziman akli. Maknanya apa? La yanfak, tak boleh terpisah. La yumkin takhalluf, tak boleh bercanggah. Itu dipanggil sebagai luzum akli. Sebab apa maksud lazim? Adamu al-infikak. Jadi adamu al-infikak secara akli, maknanya tak boleh terpisah perkara tersebut. Baik, jadi itu yang pendapat pertama yang dibawa oleh Al-Imam Al-Juwaini Al-Haramain, Imam Haramain. Kenapa dipanggil sebagai Imam Haramain? Adakah dia imam dekat Masjid Nabi dengan Masjid Mekah? Dekat apa? Baju. Dekat Masjidil Haram? Tak, imam maknanya, imam dekat situ maknanya alim. Bukannya imam maknanya imam masjid tu, bukan. Imam Haramain. Sebab dia mujawirul Haramain. Asal Imam Haramain bukan daripada Haramain. Asalnya daripada mana? Imam Haramain daripada mana? Imam Haramain daripada Iraq, bukan? Betul tak? Kena cek balik. Tengok pada Tabaqat Syafi'iyah Kubra ada dibincang. Baik, jadi itu yang pertama. Jadi hubung kait antara dua muqaddimah dalam qiyas dengan natijah adalah hubung kait akal. Maksudnya akli, perkara yang akli. La yumkin takhalluf. Maksud paling mudah apa? Al-ilmu, macam sebut tadi. Tahu muqaddimah dalam qiyas melazimkan tahu pada natijah secara lazim akli. Maknanya apa maksud lazim akli? La yanfakku abadan, tak boleh terpisah langsung. Yang kedua, pendapat yang kedua, sebahagian daripada ulama-ulama menyebutkan hubung kait antara muqaddimah dan juga muqaddimah dan juga natijah adalah hubung kait adi. Maknanya apa? Al-ilmu bil muqaddimatain qad yastalzimu al-ilmu bil an-natijah wa qad la yastalzimuha. Tahu pada dua muqaddimah dalam qiyas kadang-kadang melazimkan tahu pada natijah, kadang-kadang tak melazimkan tahu pada natijah. Maknanya apa? Hubung kait dia adi. Kerana apa? Kerana mereka yang mengeluarkan ataupun ulama yang keluarkan pendapat ini, mereka melihat bahawasanya kita panggil al-ilmu bin natijah, tahu pada natijah itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Maka Allah boleh cipta, Allah boleh tidak cipta. Allah boleh cipta bila dah ada muqaddimah tapi tidak ada natijah. Allah boleh cipta. Kerana apa? Semua takfir pada ijad dan juga i'dam, semua dia pada hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah boleh cipta, Allah boleh tak cipta. Maka apa? Boleh jadi adanya muqaddimatain yang cukup syarat, yang cukup semua sekali, tapi Allah tak ciptakan natijahnya. Ini pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Maka kita ada dua pendapat. Yang awal ni lah, iaitu akli dan juga adi. Akli adalah
Maknanya kelaziman antara muqaddimah dan juga natijah adalah lazim aqli. Tetapi di sisi pendapat yang kedua, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari memandang bahawasanya hubung kait antara muqaddimah dan juga dan juga natijah adalah hubung kait adi. Maknanya apa? Kadang-kadang boleh jadi ada natijah, ada muqaddimah tetapi tidak ada natijah. Maka dia akan jadi apa? Kharqu al-adah. Akan jadi perkara-perkara yang mencari adat lah kan. Maknanya kalau dah cukup syarat, ada muqaddimah disusun dengan betul, cukup syarat, cukup semua serba-serbi cukup, tapi tak ada natijah, jadi perkara itu kita kata perkara yang mencari adat, kharqan lil adah, perkara yang mencari adat. Baik, itu dua pendapat yang pertama. Dan dua-dua pendapat ini pendapat yang di sisi ahlul haq, di sisi kumpulan yang betul, kumpulan yang ada kebenaran, kumpulan yang berpihak kepada kebenaran. Dua lagi pendapat yang seterusnya, pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahawasanya hubung kait antara muqaddimah dan juga natijah adalah hubung kait tawallud. Pendapat siapa? Pendapat Mu'tazilah. Pendapat satu kumpulan daripada taifah mutakallimin yang dipanggil sebagai Al-Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah, mereka memandang bahawasanya muqaddimah yang ada dalam qiyas melahirkan, sebab itu kita kata tawallud, melahirkan natijah. Maknanya memberi kesan kepada natijah, tetapi dengan kudrah yang Allah ciptakan. Maknanya bukan secara langsung, tetapi ada kudrah yang Allah ciptakan kepada manusia, tetapi manusia yang memberi kesan kepada perbuatan mereka sendiri, secara perbuatan-perbuatan yang ikhtiariyah, yang mereka boleh pilih. Kerana apa? Kerana pada pendapat Mu'tazilah, mereka ada usul yang fasid, mereka ada usul yang sesat ataupun usul yang salah, iaitu apa? Al-insan ataupun makhluk itu memberi bekas ataupun memberi kesan kepada perbuatan mereka sendiri. Perbahasan af'alul ibad indal Mu'tazilah, mereka menyebutkan bahawasanya al-abdu, hamba itu yakhluqu af'alahum, hamba itu yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka dengan kudrah yang Allah ciptakan kepada mereka. Itu beza pada perbuatan-perbuatan yang ikhtiariyah, bukan ittirariyah. Ikhtiariyah ni maksud apa? Boleh pilih. Contohnya, paling mudah, contoh macam Mu'tazilah akan kata apa? Contoh kalau saya, contohnya, ni kan, alamak, tunggu dulu. Maksudlah. Astagfirullahaladzim. Okey, contohnya pen ni kan, marker ni, marker. Saya gerakkan marker ni. Marker ni bergerak dengan gerakan tangan saya. Marker ni bergerak dengan gerakan tangan saya. Jadi pendapat Mu'tazilah kata apa? Yang menggerakkan pen tersebut adalah gerakan tangan. Gerakan tangan ini yang memberi dan mencipta gerakan daripada pen. Maknanya pen tu bergerak dengan sebab gerakan, bukan dengan sebab, dengan ciptaan yang dibuat oleh gerakan tangan. Maka tetapi dengan apa? Dengan kudrah yang Allah ciptakan kepada manusia ataupun kepada hamba. Jadi itu pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ada usul yang fasid, iaitu apa? Al-abdu yakhluqu af'alahum al-ikhtiyariyah. Hamba mencipta perbuatan mereka pada perbuatan-perbuatan yang ikhtiariyah ni, kalau dalam lawan kepada ittirariyah. Ikhtiariyah ni kita kata kalau dalam bahasa sains dulu kita belajar involuntary action tu. Apa bahasa Melayunya? Voluntary action. Voluntary action. Apa bahasa Melayu? Korang belajar sains bahasa Melayu kan? Apa? Voluntary aksi voluntary. Tak clear pula. Itu. Maknanya benda-benda yang boleh pilih. Contohnya kita bergerak, kita berjalan. Tapi kalau gerakan darah dalam badan kita, kita boleh pilih tak? Tak boleh, itu involuntary action tu. Itu ittirariyah. Tapi Mu'tazilah kata benda yang boleh dipilih, manusia boleh pilih, manusia yang cipta sendiri. Itu pendapat Mu'tazilah. Sikit yang masuk dalam perbahasan ilmu kalam, sebab dibincangkan dalam kitab ataupun dalam matan sunnah. Jadi kena ada tasawuf perkara tersebut. Jadi itu usul yang fasid di sisi Mu'tazilah, kerana mereka
memandang ataupun mereka berpendapat bahawasanya hamba yang mencipta perbuatan-perbuatan ikhtiariah mereka sendiri. Maka dengan sebab usul inilah mereka memandang muqaddimah yang ada dalam qiyas, dua muqaddimah yang ada dalam qiyas melahirkan, maknanya mencipta, memberi taksir kepada natijah. Maknanya natijah tu ada dengan ciptaan dua muqaddimah, dengan cara tawallud, bukan dengan cara selepas ini, iaitu wajib. Wajib tu di sisi falasifah. Faham tak? Faham tak? Nampak yang sikit? Sebab ada usul gini, Mu'tazilah mereka melihat ataupun mereka berpendapat manusia mencipta perbuatan mereka sendiri dengan kudrah yang Allah berikan dan kudrah yang Allah ciptakan kepada makhluk ataupun kepada hamba. Kemudian pendapat yang terakhir sekali, yang keempat, yang mengatakan bahawasanya hubung kait antara muqaddimah dan juga natijah adalah wajib, iaitu apa? Illah secara apa? Secara ta'lil ataupun illah ma'lul. Maknanya apa? Al-ilmu bin natijah, tahu al-ilmu bil muqaddimatain, tahu pada dua muqaddimah, illatun, illah kepada, tahu kepada natijah, illah ma'lul. Sebab falasifah ada usul yang fasid juga, iaitu perbahasan ta'thirul illah fi ma'lulihi. Illah memberi kesan, memberi bekas kepada maklulnya. Contoh macam saya bagi contoh tadi, contoh gerakan pen juga. Gerakan pen dengan gerakan tangan. Gerakan pen adalah maklul, gerakan tangan adalah illah. Maknanya apa? Falasifah memandang bahawasanya gerakan tangan itulah yang mencipta gerakan pen tanpa ada apa-apa wasitah dengan tariq ataupun dengan jalan illah ma'lul ataupun at-ta'lil. Maknanya apa? Illah tu yang memberi kesan. Illah tu yang memberi kesan secara langsung, illah tu yang mencipta secara langsung, iaitu gerakan tangan tu yang mencipta secara langsung gerakan pen. Muqaddimah ataupun tahu pada dua muqaddimah itulah yang cipta natijah secara langsung. Jadi apa beza dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah kata dengan kudrah yang Allah cipta, tapi falasifah tidak isbatkan perkara tersebut. Falasifah kata secara langsung, secara direct. Jadi itu pendapat falasifah. Jadi kerana usul ini usul yang fasid di sisi falasifah, maka dibawa kepada hubung kait antara muqaddimah dan juga natijah adalah hubung kait wajib. Maknanya apa? Al-ilmu bil muqaddimatain illatun fi al-ilmi bin natijah. Tahu pada dua muqaddimah adalah illah kepada tahu pada natijah. Dengan makna apa? Dengan makna tahu pada dua muqaddimah itulah yang memberi kesan kepada tahu pada natijah. Maknanya kat sini tidak ada, kita panggil apa? Tidak ada kaitan dengan Tuhan. Semua secara illah ma'lul. Sebab mereka ada pendapat yang ataupun usul yang fasid, usul yang salah pada ahli falsafah ataupun al-falasifah. Yang dimaksudkan dengan falasifah di sini adalah falasifatu ataupun al-falasifah al-islamiyah, ulama-ul Islam, ulama-ulama Islam yang terkesan dengan pendapat ataupun terkesan dengan falsafah-falsafah Yunan. Itu dipanggil sebagai al-falasifah. Jadi di sisi mereka ada pendapat illah ma'lul, qadiyatut ta'lil ataupun qaul bi ta'thiril illah fi ma'luliha. Itu usul yang fasid di sisi falasifah. Maka ada dua pendapat. Jadi beza dapat tak beza antara falasifah dan Mu'tazilah tu? Mu'tazilah walaupun diisbatkan muqaddimah itu yang memberi kesan kepada natijah, tetapi dengan kudrah yang Allah cipta. Tetapi falasifah secara langsung tanpa ada kaitan dengan kudrah yang Allah cipta. Kerana itu dua pendapat ini dua pendapat yang fasid, pendapat ahlu ad-dalal, orang yang sesat. Kerana itu al-Imam Allahumma salli Muhammad, Imam Dardir dalam Kharidah Bahjah dia kata apa? Wa may yakul bitab'i aw bil illati fadhaka kufrun 'inda ahli millati wa may yakul bil quwwati al muda'ah fadhaka bid'iyyun fala taltafit.
Mereka yang mengatakan bahawasanya semua ciptaan ataupun semua perkara yang berlaku dekat dunia ini adalah secara illah dan juga secara tabi'ah, maka fadzaka kufrun inda ahli millah. Itu adalah kaul ataupun kaul itu adalah kaul yang kufur, kaul yang bawa kepada kekufuran. Wa may yakul bil quwwatil muda'ah, siapa yang kata bahawasanya semua yang terjadi dekat alam ini bil quwwatil muda'ah, dengan kuah muda'ah ni maksudnya apa? Kudrah yang Allah cipta pada makhluk, tetapi makhluk yang memberi kesan kepada perbuatan ataupun sesuatu kejadian, fadzaka bid'iyun, ini adalah ahlul bid'ah, fala taltafit, dan jangan terkesan ataupun jangan masuk ke dalam golongan-golongan ahlul bid'ah. Siapa yang pertama yang dimaksudkan? Falasifah, yang mengatakan dengan illah dan juga tabi'ah tu indah at-tabi'iyyin. Ada satu golongan tabi'ah, satu golongan jugalah dalam falasifah juga dipanggil sebagai at-tabi'iyun. Baik, kemudian itu falasifah, fadzaka kufrun, kaul dia membawa kepada kufur. Adapun yang mengatakan bahawasanya biquwatil muda'ah, fadzaka bid'iyun, ahli bid'ah, iaitu ahli Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Kenapa kita tak isbat kalam dia bawa kepada kufur? Kenapa kita tak kafirkan atau kita takfirkan Mu'tazilah? Kenapa? Kerana mereka tetap isbatkan kudrah yang Allah cipta. Adapun falasifah, mereka tidak kaitkan langsung, terus secara illah dan ma'lul secara langsung. Jadi ini 4 pendapat yang ada di dalam perbahasan hubung kait ataupun al-irtibat bainal muqaddimatain wan natijah li ifadati an-nadharis sahih, untuk beri faedah nadharus sahih ataupun al-fikrus sahih. Baik, jadi ini 4 pendapat. 2 inda ahli haq, iaitu adi dan juga akli, dan 2 lagi inda ahli qalal, iaitu tawallud dan juga wajib. Dan Imam Akhdari sebutkan wal awwalul muayyadu, yang pertama iaitu akal, yang mengatakan akal itu, hubung kait itu adalah akal yang paling kuat dalilnya. Muayyad maknanya yang kuat, al-muayyadu, iaitu, dan itu juga pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Begitu juga kaul yang masyhur di sisi Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Faham ke? Dia ada kena mengenai sikit dengan ilmu kalam ataupun perbahasan akidah. Baik, dapat tak? Ke tak tulis? Dapat? Tulis. Dapat ke tulis? Mazhab Imam Haramain kenapa berbeza dengan? Kerana pendapat Imam Imam Haramain melihat bahawasanya ciptaan ataupun Allah ciptakan muqaddimatain dan juga natijah, 2, al-ilmu bil muqaddimatain dan juga al-ilmu bin natijah, itu seperti Allah ciptakan jauhar dan juga arad. Tidak ada jauhar tanpa arad dan tidak ada arad tanpa jauhar, kedua-duanya melazimi. Macam tu juga al-ilmu bil muqaddimatain dan juga al-ilmu bin an-natijah. Jadi sebenarnya Imam Haramain cakap pada sisi lain, dan Imam Asy'ari cakap pada sisi lain. Sebab itu Imam Asy'ari disabitkan bahawasanya kerana semua benda kembali kepada khalqullah, semua benda kembali kepada ciptaan Allah yang mutlak, maka Allah boleh cipta dan Allah boleh untuk tidak cipta. Jadi sebab itu dia ihtimalkan, dia kata boleh jadi Allah ciptakan muqaddimatain tanpa ada natijah. Beza 2 itu. Jadi sebenarnya kalau kita tahqiq pada masalah ini, jihad dia munfakkah ataupun sisi pandang dia tu berbeza. Imam Fakhruddin Imam Haramain pandang pada sisi lain, Imam Asy'ari pandang pada sisi lain. Maka bila jihad munfakkah tu, tetapi ada perbahasan lebih detail lah dalam perbahasan kitab kalam ataupun kitab mantik yang lebih tinggi perbahasan dia. Mereka menyebutkan pendapat yang mengatakan adi akan bawa kepada akan bawa kepada natijah ataupun akan bawa kepada perkara-perkara yang kalau dalam kitab atau dalam tak silap saya dalam Hasyiah Ilish kepada Matla' Imam Zakaria Ansari ke atas Isawuji, dia kata akan bawa kepada perkara yang qabih. Dalil ataupun kalau kita kekal dengan mengatakan bahawasanya hubung kait antara muqaddimah dengan qiya'ah dengan natijah adalah adi, akan bawa kepada perkara-perkara yang qabih atau qadih, perkara yang tak baik atau perkara yang
tak elok. Jadi kerana itu mereka kuatkan bahawasanya hubung kait antara muqaddimah dan juga natijah adalah akli bukan adi. Wal awwalu muayyadu. Dapat? Tetapi dalam syarahan Syekh Jamal Faruq Hafizahullah, ketika mana mensyarahkan syarah Quaisini, Imam Quaisini ke atas matan sulam, Syekh Jamal mentarjihkan pendapat yang kedua yang mengatakan adi. Kerana pendapat itu kuat sebab semua benda Allah cipta, semua kembali kepada hak cipta Allah secara mutlak. Maka Allah boleh untuk buat, Allah boleh untuk tidak buat. Itu perbahasan panjanglah dalam dibincangkan dalam ilmu kalam juga sebenarnya. Kalau dalam ilmu kalam pun kita jumpa perbahasan tersebut. Ini muqaddimah sebenarnya kepada sebelum masuk dalam ilmu kalam. Baik, saya tulis sikit, habiskan perbahasan ini. Ini dah kan?
Okey. Dan adalah al-muqaddimat ala natijah li ifadatin nadharis sahih, untuk memberi faedah nazar yang sahih. Nazar ni maksud apa? Nazar maksud tartib tu lah yang kita kata al-fikru tu, untuk sampai kepada tahu yang betul-betul sahih, untuk sampai kepada nazar yang sahih, perbahasan ataupun ilmu yang sahih, ataupun nazar ataupun ilmu yang sahih. Baik, yang pertama akli, iaitu apa? Untuk faham akli kita kata apa? Al-ilmu bil muqaddimatain yastalzimu al-ilma bin natijati luzuman akliyan. Tahu pada muqaddimah melazimkan tahu pada natijah secara luzum akli, maknanya la yang fakku. Mazhab siapa? Mazhab Imam Haramain. Yang kedua adi, iaitu apa? Al-ilmu bil muqaddimatain qad yastalzimul ilma bin natijah wa qad la yastalzimu. Boleh jadi dia melazimkan, boleh jadi dia tidak melazimkan. Ketika mana dia melazimkan, maka itu hukum adat. Sebab apa? Ketika mana dia tidak melazimkan natijah, maka itu mencari adat, kita panggil sebagai kharqun lil adah tu. Kharqun lil adah. Sebab perkara akli tidak boleh ada yang mencari. Sebab perkara akli mana boleh hukum akal, mana boleh ada yang nafikan ataupun mukhalafah daripada hukum tersebut. Dan dua pendapat ini dua pendapat indah ahli haq. Tetapi yang pertama yang rajih, yang disebutkan oleh al-Imam Al-Akhdari nanti pada akhir, dia kata wal awwalu, iaitu akli muayyadu. Yang ketiga tawallud, iaitu al-ilmu bil muqaddimatain yuladu al-ilma bin natijah. Ilmu dengan dua muqaddimah, iaitu muqaddimah sughra dan kubra, melahirkan ilmu dengan natijah secara tawallud, iaitu apa? Ayyujabal fi'lu li fa'ilihi fi'lan akhar. Perbuatan yang dibuat oleh fa'il melahirkan satu lagi perbuatan yang baru. Dapat? Ataupun mewajibkan satu lagi perbuatan yang baru secara tawallud. Macam contoh tadi saya sebutlah, pergerakan pen dengan pergerakan tangan. Pergerakan tangan itu yang melahirkan pergerakan pen dengan kudrah yang Allah ciptakan. Kenapa ini pendapat siapa? Mu'tazilah. Kenapa pendapat ini boleh terhasil? Kerana mereka ada usul yang fasid di sisi mereka, iaitu apa? Annal abda, hamba mencipta perbuatan-perbuatan ikhtiariyah mereka sendiri. Yang keempat wajib, iaitu al-ilmu bil muqaddimatain illatun fi al-ilmi bin natijah. Ilmu mengetahui ataupun tahu pada dua muqaddimah dalam kias adalah illah kepada tahu kepada natijah. Dan al-ilmu bin natijah itu adalah ma'lul. Ma'lul ataupun kita kata yang disebabkan atau yang diillahkan. Illah dia apa? Al-ilmu bil muqaddimatain. Ini pendapat falasifah, dan pendapat ini pendapat yang tertolak juga kerana mereka ada usul yang fasid, iaitu apa? Iaitu ta'thirul illah fi ma'luliha. Illah memberi kesan, iaitu illah tu yang mencipta. Al-mu'athir di sisi ahli sunnah wal jamaah hanyalah Allah sahaja, al-mu'athir. Tetapi falasifah isbatkan mu'athir yang lain secara illah ataupun secara ta'lil, iaitu illah memberi kesan kepada ma'lul secara langsung tanpa ada wasitah. Dua pendapat ni pendapat yang tertolak inda ahli tolal. Ada soalan? Ada soalan? Soalan? Tak ada? Dah tulis? Belum? Belum, dah habiskan tulis dulu. Dah belum? Tengah, kita tulis dulu. So baru kita baca matan. Okey, kita baca matan dulu, kemudian nanti sampai nak selesai. Boleh? Sebab kita dah kesuntukan masa sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fi darain amin. Faslun fi aqsamil hujjati. Fasal pada membincangkan pembahagian hujjah. Yang dimaksudkan hujjah di sini apa? Qiyas.
Wa hujjatun naqliyatun aqliyah aqsamuha bi khamsatun jaliyah. Hujjah ada dua, iaitu naqliyah dan juga aqliyah. Aqsamuha di kembali kepada aqliyah. Aqsam aqliyah khamsatun jaliyah, ada 5 semua sekali. Khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun niltal amal. Pertama, khatabah, kias yang terbina daripada muqaddimah yang maqbulah ataupun maznunah. Syi'run, kias yang terbina daripada muqaddimah yang infi'alu ataupun kita kata inbisatul qalbi atau inbisatul nafsi atau inqabat. Jadal, iaitu kias yang burhan, iaitu kias yang terbina daripada muqaddimah yang yakin. Jadal, kias yang terbina daripada muqaddimah musallamah ataupun masyhurah. Wa khamisun safsatatun, yang kelima adalah safsatah, iaitu kias yang terbina daripada muqaddimah yang kadhibah syabihatun bil haqq. Niltal amal. Ajalluhal burhan, daripada kelima-lima ini yang paling tinggi sekali, yang paling ajal, yang paling mulia, yang paling asyraf, yang paling tinggi kedudukan dia adalah burhan. Ma'ullifa min, yang terbina daripada ataupun yang tersusun daripada muqaddimatin bil yaqini taqtarin. Muqaddimah yang yakiniyah, yang ada pada sughra dan ada pada kubra. Apa itu al-yakiniyat? Diterangkan. Min, penerangan kepada yakin. Min awwaliyatin musyahadati mujarrabatin mutawatirati, daripada aksam-aksam yakiniyat yang pertama adalah awwaliyat, iaitu al-qadaya allati al-qadaya yudrikuha al-aqlu bimujarradi tasawwuri tarafain. Yang kedua, musyahadat al-qadaya yudrikuha al-aqlu biwasitati al-hawasil batinah. Al-mujarrabat al-qadaya yudrikuha al-aqlu biwasitati takrar yufidul yakin ataupun yufidul ilmi. Mutawatirati al-qadaya yudrikuha al-aqlu biwasitati sama' min jam'in yu'manu tawatu'uhum anil kadhib. Kemudian yang kelima, wahadasiyatin al-qadaya yudrikuha al-aqlu biwasitati hadasin bayyinin yufidul yakin. Wa mahsusatin al-qadaya yudrikuha al-aqlu biwasitati al-hawasil zahirah. Itu 6 pembahagian ataupun aksam bagi yakin. Fatilka jumlatul yakiniyatin, maka inilah 6 jumlah ataupun inilah 6 keseluruhan daripada yakiniyat. Wa fi dalalatil habis perbahasan dekat situ. Masuk kepada tajuk baru, Imam Akhdari terangkan dalalah antara muqaddimah dengan natijah untuk ifadah, untuk beri faedah nazaris sahih, nazar yang sahih. Wa fi dalalatil muqaddimati ala natijati khilafun ati. Dalalah muqaddimah kepada natijah ada berapa semua sekali, ada khilaf dekat situ. Aqliyun, pendapat pertama aqliyun. Aqliyun au adiyun au tawalludu. Yang pertama aqli, iaitu pendapat Imam Haramain. Yang kedua adi, pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Au tawalludun, pendapat Mu'tazilah. Au wajibun, pendapat falasifah. Wal awwalul muayyadu, iaitu aqli itu yang paling kuat. Dua daripadanya di sisi pendapat di sisi ahlul haq, di sisi ahli yang dalam kebenaran, iaitu aqli dan juga adi. Dan dua lagi di sisi ahli ad-dhalal yang sesat, iaitu pendapat Mu'tazilah dan juga falasifah yang mengatakan tawallud, iaitu Mu'tazilah, dan mengatakan wajib, iaitu falasifah. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada. Baik. Berbaki kita satu lagi perbahasan yang terakhir. Kita dah bincang burhan ni adalah qadiyah, adalah kias yang terbina daripada muqaddimah yakin. Tetapi kenapa boleh adakah boleh ada kebarangkalian burhan ini salah? Akan dibincangkan dalam perbahasan seterusnya yang terakhir, iaitu dipanggil sebagai perbahasan khata'ul burhan. Burhan ni dah yakin, tapi kenapa boleh khata'? Khata' terbahagi kepada dua, dari sudut maddah dan juga dari sudut surah. Maddah tu maksud apa? Isi kandungan dalam qiyas ataupun dalam burhan. Surah tu dari sudut bentuk, syakal, syarat dan seterusnya, yang kita akan bincangkan pada hari Sabtu ini insya-Allah. Ada soalan?
Ada soalan? Tak ada, kita tangguh. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.